Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Arda bin Rosmadi. Nama matrik I21105318. Tajuk kumpulan saya memilih nombor 1, iaitu pembinaan masjid, sekolah pondok dan sekolah agama. Sistem pendidikan masjid, sekolah pondok ataupun sekolah agama merupakan sistem pendidikan formal Islam terawal yang mula diperkenalkan di alam Melayu. Ia mewujudkan bagi memenuhi tuntutan masyarakat Islam yang memerlukan bimbingan yang sempurna dan mendalam, terutama hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Menurut Dawah Ishaq, peringkat pertama, pendidikan Islam tidak formal hanya dapat dipelajari di surau, masjid dan juga rumah guru. Sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat untuk lebih mendalami ilmu-ilmu Islam ilmu-ilmu Islam menyebabkan rumah guru terpaksa diperluaskan, malah rumah-rumah kecil yang dikenali sebagai pondok turut dibina di sekitar surau, masjid atau rumah guru sendiri untuk menyelesaikan masalah kediaman pelajar, khususnya yang datang dari tempat yang jauh. Sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat untuk lebih mendalami ilmu-ilmu Islam menyebabkan rumah guru terpaksa diperluaskan, malah rumah-rumah kecil yang dikenali sebagai pondok turut dibina di sekitar surau, masjid atau rumah guru sendiri untuk menyelesaikan masalah kediaman pelajar, khususnya yang datang dari tempat yang jauh. Suasana ini telah melahirkan suatu bentuk sistem pengajian baru yang terkenal dengan gelaran sistem pendidikan pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Fitri bin Majid. Nombor matrik I 21105301. Pendahuluan kedatangan Islam ke alam Melayu pada abad ke-15 membuka lembaran baru dalam sejarah peradaban masyarakat Melayu khas dan tamadun Islamnya. Agama Islam telah membawa bersama kemauan intelektualisme, rasionalisme, penguasaan dan perkembangan ilmu dalam peradaban Melayu Islam. Dalam memperkembangkan Islam, para pendakwah, ulama, ahli sufi dan saudagar Islam menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara dalam menyampaikan dakwah mereka dan ajaran Islam Al-Tas 1999 melalui institusi pendidikan seperti masjid, surau, pondok atau pesantren. Semua golongan lapisan masyarakat Melayu mula mengenali ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah pondok ialah sebuah institusi pendidikan tradisional Islam yang banyak diamalkan di wilayah Nusantara seperti Malaysia, Indonesia dan selatan Thailand. Sistem pendidikan ini berfokuskan pengajian ilmu Islam dan biasanya mempunyai asrama. Sistem pondok yang diamalkan ini tiada had usia dan tidak mengira latar belakang sesiapa. Sesiapa sahaja boleh datang bila-bila masa untuk menuntut ilmu, meliputi semua ilmu akhirat. Tetapi acap kali kita mendengar banyak masalah datang daripada pelajar-pelajar pondok. Adakah itu datang daripada institusi pondok itu tersendiri atau datang dari para pelajar? Untuk menjawab persoalan tersebut, saya telah menemu ramah beberapa orang bagi menjawab persoalan yang sering bermain di fikiran kita. Bersama saya pada hari ini adalah saudara Ikram yang merupakan pelajar Universiti Sultan Azlan Shah. Bagi pendapat Ikram, apakah cabaran atau impak membina institusi pendidikan pondok ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram bin Muhammad Masdar. Okey, sekarang saya akan menerangkan apakah cabaran yang akan dihadapi sekiranya kita ingin membangunkan sebuah institusi yang berasaskan pondok. Okey, seperti yang kita tahu, jika kita ingin membangun sebuah institusi, bukannya satu perkara yang mudah, kerana kita perlu mengambil faktor keselamatan dan sebagainya. Sebab kerana kira ingin membangun sebuah bangunan, ia bukan merupakan perkara yang mudah dan tidak semua orang mampu untuk menerimanya. Dan institusi pondok ni merupakan suatu perkara yang orang pada zaman sekarang akan memandang itu merupakan
ialah pondok. Sekadar pondok, orang takkan mengandang dia adanya masa depan. Sebab pondok ni orang akan anggap, ish, budak ni macam biasa je. Kiranya sekarang kan zaman globalisasi, so orang akan mementingkan sijil, sama ada kita ada diploma, degree, master dan sebagainya. Itu merupakan pendapat daripada saya lah. Sekiranya kita cabaran yang perlu dihadapi oleh seseorang yang ingin membangunkan sebuah institusi yang berasaskan pondok. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Untuk soalan berikutnya, bersama saya adalah saudara Hadif yang juga merupakan pelajar Universiti Sultan Azlan Shah. Bagi pendapat Hadif, apakah peranan institusi pondok terhadap masyarakat? Pada pandangan saya, institusi pondok berperanan sebagai institusi pengajar Islam. Hal ini kerana pondok diasaskan atas dasar iman dan takwa. Ia juga memberi penekanan bagi melahirkan individu-individu Muslim yang berilmu pengetahuan. Bermulanya dengan sebuah surau sebagai aktiviti pengajaran dan ibadat, kemudian terus berkembang sebagai sebuah lembaga masyarakat yang memainkan peranan yang penting. Menurut Muhammad Osman Al-Muhammadi, beliau menyatakan bahawa pondok adalah bertujuan untuk menekankan beberapa perkara topik asas seperti ilmu usuluddin ataupun ilmu ketuhanan dan juga ilmu fiqh ataupun dikenali sebagai ilmu ibadat. Seterusnya, berperanan sebagai institusi pentadbiah insan. Peranan pondok secara keseluruhan adalah untuk memupuk masyarakat dengan kehidupan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariat dan berdasarkan adab-adab yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia juga memberikan impak yang positif bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti dan berakhlak mulia. Ini bersesuaian dengan pondok ataupun madrasah yang sering dikaitkan dengan ilmu tasawuf kepada pelajar-pelajarnya. Yang ketiga, melahirkan tokoh Melayu yang berjiwa Islam. Seperti di dalam sejarah penyebaran Islam di rantau Nusantara, Patani adalah sebuah pusat Islam yang terbesar. Hal ini kerana Patani mempunyai banyak institusi pondok serta memiliki golongan ulama yang ramai seperti Syekh Dawud, Syekh Ahmad dan Syekh Zainal Abidin. Selain itu, institusi pondok di Kelantan juga turut diuruskan oleh golongan ulama yang besar sebagai penyambung pengajiannya sewaktu di Mekah. Antaranya Haji Wan Ali dan Haji Wan Abdul Samad. Mereka bukan sahaja memberikan pendidikan kepada masyarakat, mengarang dan menterjemah kitab-kitab agama, tetapi mereka turut memainkan peranan yang penting bagi memperluaskan Kota Baharu sebagai pusat Islam yang besar. Antara tokoh Melayu yang telah dilahirkan di Kelantan adalah Syekh Tok Kenali. Sekian saja dari saya, Amirul Hakimi bin Muhammad Kandas, nombor matrik I21105321. Lama bekerja, kepala penat, lebih baik beristirahat. Mencari ilmu, salah niat, nescaya rugi di dunia akhirat. Sekian, terima kasih.